Dia nampak ni skrin cikgu ni. Sekejap, sekejap. Nampak tak? Nampak. Oh, okay. Thank you. Oh. Nanti. Mana ni? Okey. Kita sambung bab 10. Oh, dengar lah. Sekejap. Ada bunyi berdesing ke? Berdesing ke? Tak. Tak ada. Okey. Tak ada, sambung. Sambung bab 10. Kecurunan garis lurus. Mudah ni. Bab 10 ni dia simple, pendek je dan mudah. Kita tengok. Okay, kecurunan adalah darjah kecuraman. Cerung ni adalah curam. Kecurunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Kalau curun-curun ni dia melibatkan ketinggian lah. Suatu gunung atau bukit. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah dengan ketinggiannya 4095 meter dari aras laut. Kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke puncak. Okey, tu contoh dia lah, Gunung Kinabalu. Seterusnya, okey, kita lihat 10.1, kecerunan, kecuraman dan arah kecondongan. Perhatikan gambar di bawah, kawasan manakah yang dikatakan curam? Mengapa? Yang mana curam? Sebab dia tinggi. Dia jatuh daripada aras yang tinggi. Yang mana yang curam? Curam. Paling curam. Paling curam. Paling curam kat mana Kat C yuk. C. Curam. C. Okey, kamu lihatlah ni. Contohlah, cikgu ambil satu garis. Satu bukit. Bukit A. Dan bukit B. Tak nak je ni. Bukit B. Antara bukit A dengan bukit B, yang mana lebih curam? Bukit A ke bukit B? Bukit A lebih curam. Kenapa lebih curam? Kenapa dia lebih curam? Dia lagi tinggi. Dia lagi tinggi. Betul lah lagi tinggi. Dia ke lagi tinggi? Tak juga Kalau macam ni pun sama tinggi ya ni. Contohlah bukit C. Bukit C. Bukit C sama tinggi ya ni. Tapi yang mana lagi curam ni? Bukit A ke bukit C? A. Bukit A lagi curam. Kenapa? Sebab kita nak mendaki ni, perlukan lebih tenaga berbanding kamu nak mendaki bukit B dan bukit C. Kenapa perlu lebih tenaga? Sebab kedudukan dia yang lebih menegak lah. Kita senang cerita kedudukan bukit A lebih menegak
maka kecuramannya paling tinggi berbanding B dengan C. Okey, macam tu ya lebih kurang. Okey. Ni tengok masuk kecuraman. Masuk kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Maksudnya kamu nak kira kecurunan. Kecurunan ni dia boleh kira berapa kecurunan dia ni. Kecerunan. Tersasul. Kecerunan sama dengan nisbah jarak mencancang. Jarak mencancang ni kalau dalam bahasa mudahnya, kamu tengok satah kartes. Satah kartes ni kan. Ni yang garis mengufuk. Mengufuk ni adalah X. Yang garis menegak ni adalah Y. Garis melintang adalah X. Garis menegak adalah Y. Kamu ingat je satah kertas ni, pasti X, pasti Y. Maka kecurunan, simbol kecurunan adalah M. Kecurunan simbol dia M. Sama dengan jarak mencancang. Jarak mencancang yang mana? Pasti Y lah. Jarak mencancang itu Y per kepada jarak mengufuk. Jarak mengufuk yang mana? Yang pasti X. Ini adalah formula kecerunan. Kecurunan sama dengan Y per X. Y itu apa kalau kamu tak ingat Y? Y ni kamu ingat je satah kartes. Kedudukan Y adalah menegak dan X adalah melintang. Macam itulah lebih kurang. Tengok. Kecuraman. Satu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Semakin tinggi nilai cerun, semakin curanglah sesuatu garis lurus ataupun suatu bukit itulah. Semakin besar nilai mutlak kecurunan, semakin curamlah garis lurus tersebut. Okey, tanda positif atau negatif pada nilai kecurunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Nilai kecerunan dia ada positif dengan negatif. Positif tu macam mana? Negatif tu macam mana? Kita lihat ni. Kita lihat. Mana ni? Contoh satu. Nah kita ni lah. Surat apa ni? 196. 196. Ni. Kamu lihat gambar rajah ni. Ni gambar rajah smile. Okey. Apabila suatu garis tu menaik lah. Macam bukit kan. Naik ni bukit. Apabila satu garis tu menaik, maka kecurunannya adalah positif. Positif. Apabila satu garis tu menurun, menurun ni macam turun bukit lah. Ni turun bukit ni. Ni turun bukit. Yang ni naik bukit. Apabila turun bukit ataupun menurun, nilai kecurunannya adalah negatif. Negatif. Apabila suatu garis tu flat je. Flat ni maksudnya macam rata lah. Nilai kecurunan dia adalah sifar. Kosong. Contohlah kamu berjalan di atas jalan raya kan. Dia adalah permukaan yang rata
maka nilai kecurunannya adalah sifar, kosong. Maksudnya kamu tak penat lah. Berjalan atas jalan raya ni tak penat. Membanding kamu nak mendaki bukit. Tu nilai kecurunan dia adalah positif. Dan seterusnya apabila suatu garis tu menegak. Menegak. Nilai kecurunannya adalah tak tertarif ataupun kita panggil infinity. Apabila suatu garis tu menegak 90 darjah, kecurunan tu adalah tidak tertarif ataupun kita panggil infinity. Contohlah, imagine lah, kamu imagine. Ni bangunan kan? Bangunan. Kamu duduk kat sini. Kat bawah ni tidak ada apa? Tak ada lantai pun. Kamu pun terjun. Kalau ada lantai, kamu akan berhenti lah. Kalau tak ada lantai, kamu akan terus jatuh dan jatuh. Tak akan berhenti. Maksudnya kecurunan tu adalah infinity, tak tertarif. Infinity ni maksudnya berterusan lah. Contoh dia macam tajuk cerita Avenger kan, Infinity War. Infinity War ni maksudnya apa? Maksudnya peperangan yang tak akan berhenti. Sentiasa berperang je. Bila kamu terjun bangunan ni, bawah tu tidak ada, apa panggil? Tidak ada lantai lah. Jadi kamu akan terus jatuh. Sebab itulah kecurunan dia nilai infinity. Okey, faham ni setakat ni? Nilai kecurunan positif, negatif dan kosong. Faham? Boleh? Faham. Mudah tu. Sambung. Ni. Okey, kita lihat contoh satu. Perhatikan rajah di sebelah, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garis MN dan KL. MN dan KL. Buat kesimpulan. Okey, kalau kamu lihat garis MN dengan garis KL. MN, kecurunan dia positif ke negatif ni? NN tu positif. Nilai dia positif sebab dia menaik lah. Okey, untuk garis KL, nilai dia positif ke negatif? Negatif. Negatif kerana dia Menurun. kerana apa? Menurun. Ini positif. Ini negatif. Okey. MN dengan KL, yang mana dia lagi curam? Nilai kecurunan dia tinggi, yang mana lagi curam? MN ke KL? Tangga. Bukan tangga. Yang mana lagi curam? Eskalator lah kan lagi curam. Kenapa eskalator lagi curam? Nilai kecuranan dia tinggi. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia 45 darjah tu. Sebab dia 45 darjah. Lebih tinggi berbanding 30 darjah. Maka garis KL ni lebih, nilai kecuranan dia adalah tinggi berbanding MN. Sama lah juga contoh macam ni. Contohlah macam ni. Ni 45 darjah. 45. Ni adalah 75 darjah. Yang mana lagi curam? Mestilah
75 darjah sebab dia lagi tinggi nilai dia. Lagi curam lah. Macam tu. Okey, boleh. Terusnya, kecurunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Jarak mencancang ni paksi apa? Jarak mencancang. Kalau satah kertas jarak mencancang paksi apa? Paksi X ke paksi Y? Y. Paksi Y. Kena ingatlah, jarak mencancang adalah paksi Y. Jarak mengufuk adalah paksi X. Cancang. Paksi menegak lah. Itu paksi Y. Mengufuk ni paksi yang mendatar, iaitu paksi X. Paksi yang melintang, itu paksi X. Okey. Terusnya, tengok rajah di sebelah, itu ada gelonsor tu. Rajah di sebelah menunjukkan kanak-kanak sedang menuruni papan gelonsor di taman permainan. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A kepada titik B ialah setinggi 2 meter. A kepada B, 2 meter panjang dia. Tinggi dia. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik C kepada titik B ialah 3 meter. CB ialah jarak mengufuk dan AB ialah jarak mencancang. Jadi ni AB ni. AB ni adalah jarak mencancang lah. Jarak mencancang. Sebab dia menegak. Menegak tu paksi Y. Dan BC ni, ni adalah jarak mengufuk. Jarak mengufuk. Iaitu paksi X. Itu paksi X. Jadi jarak mencancang dia adalah berapa ni? 2 meter. Dan jarak mengufuknya adalah berapa? Ni. 3 meter. Okey, boleh. Faham tu jarak mencancang dan jarak mengufuk. Jadi kesimpulannya, kecurunan papan gelonsor ni apa dia? Kecerunan papan gelonsor. Berapa? Kecurunan papan gelonsor. Berapa? Nilai kecurunan dia. Tulis. Kecurunan. Alah, terbelik lidah. Kecerunan. Simbolnya adalah M. Sama dengan jarak mencancang iaitu Y per dengan jarak mengufuk iaitu X. Maka kecerunannya adalah Y dia berapa? Y dia adalah 2. Per X dia berapa? X-nya adalah 3. 2 meter bahagi 3 meter. Jadi meter-meter ni boleh potong lah. Jadi kecerunannya adalah 2/3. Macam tu je, mudah je. Kecerunan itu M sama dengan Y per X. Okey, seterusnya. Ni buat apa lagi? Oh, dia lari. Tengok contoh 3. Ni. Kamu lihat ni yang petak kuning ni. Kecurunan M sama dengan jarak mencancang per jarak mengufuk ataupun M sama dengan Y per X.
Y tu jarak mencancang, X tu jarak mengufuk. Okey, contoh 3. Dalam rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus PQ dan PB. Perihalkan kecuraman garis PQ dan PC. Okey, A. Cuba lihat A. Jarak mencacang adalah 4 unit. Mana 4 unit? Mencacang yang mana? Yang menegak ni. 1, 2, 3, 4. 4 unit. Jarak mengufuk ialah 3 unit. Mana 3 unit? Mengufuk. Yang pasti X ni. 1, 2, 3. Jadi kecurunannya adalah M sama dengan Y per X. M sama dengan jarak mencacang dia adalah 4 per jarak mengufuknya adalah 3. Jadi kecurunannya adalah 4 per 3. Okay, untuk B, okay, kecurunan dia. Berapa kecurunan dia? Boleh formula kecurunan M sama dengan Y per X. Y ni adalah jarak mencancang. Kamu kira lah jarak mencancang ni ada berapa unit? 1, 2. 2. Kemudian X, jarak mengufuk ada berapa unit? 1, 2, 3. 3. Jadi untuk soalan B, kecurunannya adalah 2 per 3. Okey, boleh? Faham? Jadi antara A dengan B, yang mana lebih curam? Nilai mana yang lebih tinggi? A ke B? 4 per 3 ke 2 per 3? A. A kan? Nilai kecurunannya adalah lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Mudah ini. Kalau kamu confuse, kamu tekan kalkulator. Contohlah kan, 4 per 3. Kamu tekan 4 bahagi 3. Kalau kamu tak nampak lah pecahan. Kamu tukar dalam bentuk perpuluhan. Jadi dia akan jadi 1.33. Yang ini kecurunannya adalah 1.33. Yang B ni kamu tukar dalam bentuk perpuluhan, iaitu 2 bahagi 3. Kalau dia tak ada gambar rajah lah. Jadi 0.66. 0.66. Jadi mestilah 1.33 lagi tinggi berbanding 0.66. Maka 1.33 lebih cerung. Nilai kecurunannya adalah lebih tinggi. Kalau dia tak bagi gambar rajah lah. Jadi kamu tukar kepada perpuluhan supaya kamu boleh buat perbandingan. Okay, next. Rumus kecurunan garis lurus pada satah kartes. Okey, dalam sistem koordinat Cartesian, kecurunan garis lurus yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dapat dikira menggunakan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okay, kalau sebelum ni dia bagi contoh, kamu dah tahu jarak mencacang berapa, jarak mengufuk berapa. Sekarang dia bagi contoh koordinat. Dia bagi contoh koordinat. Contoh dia mana contoh ni?
Sekejap laptop cikgu habis bateri. Nak tak buka. Tunggu jap. Okey. Tak present ni. Oh. Present. Okey, sorry. Pelak di belakang tak buka pula. Okey, nampak kan? Nampak ni. Nampak. Mana ni? Muka surat 194. Ni surat apa ni? 96. Okey, contoh 4. Alah. Apa pula ni? Sekejap. Apa pen tak detect ni? Active pen. Aduh, ya. Jadilah. Contoh 4. Sangat. Tentukan keturunan bagi pasangan koordinat berikut. Okey, cuba lihat contoh 4 ni. A 31 dan B 6, 7. Dia bagi koordinat. Di mana A 31 ni, 3 ni adalah pasti X 1. Sebab koordinat pertama. 1 ni adalah Y 1 sebab dia koordinat yang pertama. Dan B 6, 7. 6 ni adalah pasti X 2 sebab dia koordinat kedua. 7 ni adalah pasti Y
2 sebab dia koordinat yang kedua. Jadi keturunan M sama dengan Y per X. Kamu tolak je yang paksi Y tu. Ni, yang paksi Y ni. Y 7 dengan Y 1. Kamu nak cari jarak kan? Jadi kamu kena tolak lah. 7 tolak 1. Koordinat yang kedua tolak koordinat yang pertama, iaitu 7 tolak 1 per paksi X. Paksi X ni adalah 6 dengan 3. Jadi kamu tolak 6 tolak 3. 7 tolak 1, 6 per 6 tolak 3 sama dengan 3. Jadi 6 bahagi 3 sama dengan 2. Jadi kecerunan untuk soalan A adalah 2. Macam tu je, mudah je. Okey. Sekali lagi, contoh B. Contoh B. Dari keturunan garis P dan Q, P4 negatif 1 dan Q3 5. P ni 4 ni adalah paksi X pertama, X1 sebab dia koordinat pertama. Negatif 1 ni adalah paksi Y1 sebab dia koordinat yang pertama. Q35, 3 ni adalah X2 sebab dia koordinat yang kedua. Dan 5 ni adalah Y2 sebab dia koordinat yang kedua. Jadi untuk cari keturunan, formula keturunan M sama dengan Y per X. Y ni paksi Y lah. Kamu tolak je. Yang mana paksi Y? Ni 5 tolak negatif 1. 5 tolak negatif 1 per paksi X. Paksi X ni 3 tolak 4. 3 tolak 4. Jadi sebenarnya tak kisah kamu nak tolak negatif 1 tolak 5 pun boleh. 4 tolak 3 pun boleh. Tak kisahlah P nak tolak Q ke, Q nak tolak P ke, tak kisah sebab jawapan dia sama je. Jadi 6 tolak 1 jadi 6. 5 tolak 1 jadi 6. 3 tolak 4 negatif 1. 6 bagi negatif 1 dapatlah negatif 6. Jadi berdasarkan maklumat ni kita tahulah keturunan M soalan P dia adalah positif 2. Maka garis dia mesti macam ni. Untuk soalan B, keturunannya adalah negatif 6. Maka garis dia mesti turun macam ni sebab dia negatif. Okey, boleh. Itu je lah kelas kita pada hari ni. Nanti kita sambung pada minggu hadapan. Cikgu nak kamu buat latihan ni. Ada masalah tak? Faham? Faham. Okey, cikgu ulang sekali lagi secara ringkas lah. Keturunan, simbol keturunan adalah M. M sama dengan jarak mencacang. Jarak mencacang tu adalah jarak menegak, iaitu paksi Y. Per dengan jarak mengufuk. Jarak mengufuk tu paksi yang mendatar ataupun paksi X. Jadi keturunan M sama dengan Y per X. Keturunan dia ada positif, ada negatif. Kalau positif tu dia naik bukit. Naik bukit. Mana ni? Aduh. Hari Jumaat banyak problem pula apa yang ni. Kalau positif dia naik bukit. Kalau keturunan dia negatif dia turun bukit. Kalau keturunan dia kosong tu maksudnya dia rata. Berjalan di atas jalan yang rata, tidak ada keturunan. Dan kalau keturunan dia infinity ataupun tidak tertarikh,
maka dia adalah menegak 90 darjah. Okey, cikgu nak kamu buat latihan ni. Tak boleh nak tanda lah pula. Tak apalah, nanti cikgu post lah dalam grup latihan yang perlu dibuat. Kenapa tak boleh juga. Okey, nanti cikgu sebabkan ada masalah teknikal ni. Problem betul peng ni. Cikgu akan post gambar latihan dalam grup PDPR Matematik tingkatan 2 lah. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Barakallah. Okey, yang baru masuk jangan lupa isi kehadiran di ruangan chat. Okey, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. So, Sama-sama.